Salam sejahtera, Anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awan. Kita mulakan dengan perkembangan belanjawan 2021. Dan tentunya dengan perkembangan politik negara dan juga keinginan untuk sumbang kepada belanjawan 2021, ini di tengah masih ada perbincangan parti dan juga pelbagai pergerakan politik biarpun ekonomi negara dan juga sejumlah perniagaan yang terkesan akibat COVID-19 yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah pada Ahad bertitah bahawa belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di sidang parlimen pada 6 November ini adalah amat penting kepada rakyat dalam menangani wabak COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi negara. Sebelum ini, pelbagai parti politik menggesa agar mereka dilibatkan dalam perbincangan berkenaan belanjawan 2021 untuk memastikan ia mampu tangani COVID-19 dan juga pulihkan ekonomi negara. Ikuti temu bual wartawan Astro Awani Najib Arif bersama Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 26 Oktober. Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan kepentingan semua pihak bersama membincangkan belanjawan 2021. Datuk Seri, pertama sekali, titah yang di-Pertuan Agong ini, kalau kita baca adalah mungkin satu adalah aspek penolakan kepada enactment darurat tersebut. Tapi pada masa yang sama, seruan yang di-Pertuan Agong juga melihat kepada penyatuan politik itu demi menjamin kestabilan politik untuk kita sama-sama memerangi COVID-19. Bagi Amanah sendiri dan juga Datuk Seri sendiri secara peribadinya, pandangan terlebih dahulu berkaitan dengan perkara ini. Saya pertama sekali menjunjung kasih di atas kebijaksanaan tuanku untuk menolak darurat. Saya rasa itu satu watershed bagi saya dalam sejarah Malaysia sedang merdeka. Nasihat seorang Perdana Menteri itu dan kabinetnya ditolak oleh tuanku. Dan kali ini yang menjadi lebih menarik adalah Tuanku Agong tidak berseorangan. Dia memanggil Majlis Raja-Raja Melayu, ya. Dan mungkin tuanku berpandangan two heads better than one. So dia nak keputusan yang sebesar ini bukan dia sahaja tapi secara kolektif menggambarkan kebijaksanaan dan kepekaan kebahagiaan tuanku terhadap apa yang dipohon oleh seorang Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Jadi itu suatu yang sangat menarik dan bagi Amanah sendiri yang berada dalam semangat Pakatan Harapan, kita melihat kandungan titah tuanku itu juga warna-warninya, ya. Bahasa istana, ada bahasa politik, ya. Ada yang tersirat yang kita mesti baca dengan cermat. Tetapi bagi Amanah sendiri, yang pertama kita mahu menyatakan bahawa negara kita masih terkawal, jentera kerajaan masih kukuh, DG Kesihatan masih beroperasi, frontliners kita masih kompeten. Itu mungkin consideration tuanku apabila menolak darurat itu. Jadi bagi saya, maksud politik itu di sini adalah bila nasihat seorang PM itu ditolak, maka saya rasa itu saya serahkan kepada Yang Berhormat PM sendiri untuk mentafsirkan apa maknanya dalam semangat Westminster. Tetapi bagi Amanah dan PH, kita melihat rakyat dan negara itu lebih penting, ya. Tuanku menasihatkan supaya kita jangan politicking. Kalau COVID itu menjadi subject matter kepada darurat itu, kita patuh. Setiap parti politik kita memberikan nasihat kepada rakyat. Saya sendiri ada rakyat di Parlimen Pulai, ya. Saya ada rakyat di Dun, Simpang Jeram. Kita patuh SOP. Tidak ada rakyat yang keluar ke jalan raya yang memberontak ataupun lawan polis kerana COVID. Tidak ada, ya. Semuanya susun atur gerak-geri rakyat itu di bawah perlembagaan. Yeah. So di sini saya melihat bahawa rakyat mesti diberikan kepentingan. Yeah. Moratorium, ya. Kita dah desak, kenapa tak sambung lagi? Ya. Ekonomi semakin parah
usahawan kecil dan sederhana banyak tutup kedai. So kalau tuanku melihat dan minta kita orang-orang politik untuk jangan berpolitik, sekiranya yang amat berhormatan Seri PM yang ada pada hari ini, ya, yang masih PM, tunggu apa lagi? Panggil kita semua. Panggil pemimpin-pemimpin politik. Ya, termasuk mesti hormat kepada institusi Ketua Pembangkang. Ya, dalam parlimen. Mesti panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukannya untuk tampil ke hadapan, menjunjung titah tuanku, what can we do now for the country? Jadi masih sibuk lagi nak jumpa ketua parti, ketua bahagian. Saya rasa ini buang masa. Tuanku dah bertitah, bahasa politiknya bila seorang PM itu ditolak nasihatnya, you should know what to do. Okey, letakkan ke tepi itu dulu. Sekarang ini tuanku minta di hadapan kita COVID, di hadapan kita negara dan rakyat. Jadi saya mengharapkan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin panggil dengan segera pemimpin politik tanah air, sebab itu boleh panggil pemimpin NGO, tokoh-tokoh masyarakat. Now we serve the country. Jadi kalau bajet akan datang ini, kita nak tahu apa konsepnya. Ya, ini memerlukan perbincangan, diskurs. Yang bukan perbualan kedai kopi ini. Ini bukan perkara kecil. It's not a piecemeal solution. Ini benda besar untuk negara yang tuanku telah titahkan. So, PM segera memanggil Pakatan Harapan untuk kita bincang duduk semeja. Dan kita bersedia, kita dah pakar. Dan kita semua pernah duduk dalam kabinet. Ya, saya sendiri pernah menjadi anggota kabinet. Dan kita boleh mampu memberikan pemikiran, gagasan yang terbaik untuk bajet yang kita harap tahun depan rakyat boleh berbelanja dan diberikan suatu kehidupan yang lebih baik. Belanjawan 2021 ini adalah ujian yang amat getir selepas apa yang perkembangan terkini berlaku untuk dalam konteks kepimpinan Perdana Menteri. Untuk Parti Amanah sendiri, kerana DAP sudah memberi bayangan, ya, walaupun belum lagi rasmi, sudah memberi bayangan untuk sanggup bekerjasama. Parti Warisan juga, Pejuang juga yang mengeluarkan kenyataan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri sanggup bekerjasama untuk memastikan kita mampu memerangi COVID-19 dalam konteks belanjawan 2021. Bagi Parti Amanah sendiri, di mana pegangannya dan juga pendiriannya sendiri? Saya dah jawab tadi. PH bersedia. Ya, sebelum isu ini, kena ingat dalam sesi lepas tu ada 2 bajet tambahan. Satu kita tolak kerana saiz kabinet besar sangat. Besar saiz kabinet, tapi tak mampu komplimen kepada PM untuk memberikan nasihat yang betul, mungkin maklumat yang betul, hingga terpaksa jumpa Agong untuk darurat. Saiz kabinet besar, tapi kompetensinya di mana? Tak apa itu. Okey. Yang keduanya, bajet tambahan untuk kita bantu selesaikan COVID. Kita sokong. So nampak tak betapa objektifnya kita untuk rakyat dan negara. Kita bersedia menyokong. Ya. Untuk perkara yang perlu kita memberikan pandangan, kritikan, ada perkara yang kita tolak. Tapi ini untuk bajet akan datang, ya. Kalau masih lagi PM ini tidak meletakkan jawatan dan tuanku mahu supaya kerajaan ini berjalan dan bajet diluluskan, saya dah sebut tadi, panggil kami. Kita pun ada pasukan yang mampu menelurkan dan memberikan idea terbaik. Dan kita bila-bila masa panggil dengan segera. Dan kita akan komplimen untuk negara. Ini titah tuanku yang saya rasa yang kita kena buktikan betapa semua orang, semua pihak, ahli parlimen, ahli politik, pihak kerajaan yang masih ada, yang ada pada hari ini, let us put everything on the table, kita boleh bincang. Apa antara mungkin inisiatif yang Datuk Seri dan juga Parti Amanah dan juga PH sendiri mahu cadangkan kepada kerajaan sekiranya diadakan perbincangan dan sebagainya? Apa yang sepatutnya kerajaan lakukan dalam memerangi COVID-19 ini? Kalau kita mahu daripada aspek ekonomi, ya, saya pernah menjadi Menteri Pertanian sebagai contoh. Apa insentif yang boleh kita lipat gandakan untuk kita memberikan bantuan kepada pekebun kecil. Ini yang hari-hari yang mereka akan produce ataupun mengeluarkan hasil tanaman untuk negara, padi, ya.
apa yang perlu kita berikan bantuan, ya. Birokrasi yang boleh kita pendekkan, ya, bantuan-bantuan yang kita rasa perlu kita pertingkatkan. Sebagai contoh, ya. Kemudian dari segi moratorium yang saya dah sebutkan tadi, kita kena bincang, panggil pakar-pakar ekonomi untuk 3 bulan akan datang, 6 bulan akan datang, sasaran kita yang macam mana yang kita nak berikan penekanan kepada moratorium. Mereka nak hidup. Kalau kita melihat pada hari ini small and medium entrepreneurs ini, mereka tutup kedai. So ini yang boleh kita bincangkan, bahawa apa bentuk yang boleh kita berikan, kita boleh spesifikkan nanti peranan kita. Kemudian dari segi kita melihat bagaimana kita boleh memberikan kesaksamaan kepada semua ahli parlimen bagi kita berdepan dengan rakyat. Jadi kalau peruntukan yang hanya kepada ahli parlimen yang hanya menyokong kerajaan, tapi kalau kita nak support bajet ini untuk rakyat juga, jadi seadilnya kena diberikan kepada semua ahli parlimen. Jadi ini keberkesanan in terms of effectiveness itu yang akan kita cadangkan kepada pihak kerajaan. Kerana ini beyond politik. Sekarang ini masa untuk tuanku bertitah supaya lupakan sentimen-sentimen ini, fokus kepada rakyat. Jadi rakyat seluruh negara, baik di kawasan parlimen kerajaan atau pembangkang, mesti disegerakan bantuan untuk kita berkhidmat dan memberikan yang terbaik kepada rakyat. Kalau di pihak Pakatan Harapan sendiri, kita faham sebelum ini ada usul untuk undi tidak percaya dan sebagainya. Ini masih lagi dibincangkan dan juga dijalankan. Selepas titah yang di-Pertuan Agong ini, adakah perkara ini masih menjadi tumpuan untuk Pakatan Harapan sendiri? Daripada aspek politik per se itu, ya, itu tidak boleh diganggu. Ya. Ini proses demokrasi. Mana saya dah sebut tadi, kalau Agong dah tolak, what should we do, what should you do, itu ialah understood, ya, bagi orang politik. Tetapi kita tidak mahu mengambil jalur itu sekarang untuk diketengahkan. Rakyat menunggu apa yang kerajaan boleh berikan pada mereka. Ya, saya dah sebut dengan jelas tadi. Ya. Kalau itu yang dimahukan, panggil kita segera. Kita boleh contribute kepada negara. Tapi dalam proses-proses yang seperti ini, selagi mana sama ada undi tidak percaya, sama ada kerajaan akan jatuh, selagi mana dia berkisar dalam perlembagaan, within the constitution, semua pihak tidak boleh mempertikaikannya. Tapi kebijaksanaan kami, macam Amanah dan PH, sekarang ini kami menyatakan loud and clear, panggil kami dan kita serve the country first, rakyat first. Ini yang kita nak beritahu kepada PM yang ada pada hari ini. Sebelum pembentangan belanjawan 2021? Ya, sebelum. Kalau dah bentang nanti tak panggil kita, maknanya PM tak hirau titah tuanku. Kabinet besar, sampai 35 kementerian. So, tak ada makna. So, kalau bersama untuk melaksanakan titah tuanku, PM kena dengar, kabinet yang ada hari ini kena dengar, dan kami telah nyatakan kesediaan kami atas nama Pakatan Harapan. Hormati Ketua Pembangkang, panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kita semua untuk tampil ke hadapan.